Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Saya Muhammad Firdaus bin Abdul Hari, memegang kad negeri D15-07-5899. Berbalik kepada soalan pentadbiran, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri fizikal di kawasan tempat tinggal saya, iaitu Kampung Pangkang Meret. Ciri-ciri fizikal yang difokuskan adalah seperti bentuk muka bumi, cuaca, suhu semula jadi dan lain-lain lagi. Selain itu, saya akan mengupas mengenai latar belakang sosial penduduk seperti ciri-ciri demografi, budaya serta kegiatan ekonomi yang mereka lakukan. Seterusnya, saya akan menilai sama ada ciri-ciri fizikal dan latar belakang sosial penduduk mempengaruhi kegiatan ekonomi setempat. Jadi saya harap anda terus menyaksikan dan semoga perkongsian ilmu yang saya berikan ini dapat memberi manfaat kepada anda. Kampung Pangkang Meret merupakan salah sebuah kampung dalam daerah Macang dan berhampiran dengan kampung seperti Limau Hantu, Kembangan dan Palu Rawa. Sekarang ini saya akan pergi ke Majlis Daerah Macang. Tujuan saya pergi ke Majlis Daerah Macang adalah untuk mendapatkan maklumat secara terperinci mengenai kawasan tempat tinggal saya, iaitu Kampung Pangkang Meret. Selama 30 minit berbincang dengan Puan Hazwani, saya telah mendapat maklumat mengenai kegiatan ekonomi, jenis tanah, bentuk muka bumi, populasi dan sebagainya mengenai Kampung Pangkang Meret. Aktiviti penanaman padi sangat giat dilakukan di sekitar Pangkang Meret. Ianya menjadi pekerjaan utama penduduk Kampung Pangkang Meret. Padi yang disemai akan mengambil masa kira-kira 3 hingga 4 bulan untuk dituai. Pemandangan Bukit Bukau memberikan keindahan yang lebih lagi di Kampung Pangkang Meret. Cuaca yang tetap sepanjang tahun membolehkan para petani mengusahakan tanaman padi 2 kali setahun. Bentuk muka bumi di Kampung Pangkang Meret adalah tanah pamah dan amat sesuai untuk melakukan aktiviti pertanian. Berdasarkan maklumat yang diperolehi, cuaca di Kampung Pangkang Meret adalah kemarau yang nyata. Taburan suhu pula adalah sekitar 27 hingga 29 darjah Celsius. Selain itu, jenis tanah di kawasan ini adalah laterit dan aluvium. Dalam aktiviti pertanian, ciri fizikal yang terpenting adalah sumber air. Air sungai menjadi sumber utama untuk penanaman padi. Peta ini menunjukkan guna tanah yang berlaku di Kampung Pangkang Meret. Di Kampung Pangkang Meret juga terdapat nizam pada rumput dengan keluasan sebanyak 95.10 hektar. Di Kampung Pangkang Meret terdapat juga kawasan-kawasan hutan yang terbiar tanpa melakukan sebarang aktiviti penerokaan. Masjid Mukim Pangkang Meret ini adalah masjid baru yang dibina bagi menggantikan masjid yang lama. Masjid ini mampu menampung 350 hingga 500 jemaah. Masjid ini siap dibina pada tahun 2012. Masjid lama ini berhampiran dengan masjid yang baru. Masjid ini hanya mampu menampung 300 jemaah. Sekolah Kebangsaan Pangkang Meret merupakan sekolah yang berada di Kampung Pangkang Meret. Berdasarkan sejarah, sekolah ini diasaskan oleh penduduk tempatan iaitu Cik Seman Cik Kasim pada tahun 1912. Keturunan Cik Seman masih lagi menetap di Kampung Pangkang Meret. Ini merupakan jalan utama di Kampung Pangkang Meret. Sistem pengairan amat penting bagi tujuan pertanian. Di Kampung Pangkang Meret, terdapat empangan yang menghubungkan sistem pengaliran hilir Sat 1 dan 2.
Peta ini menunjukkan sistem saliran di Kampung Pangkal Lerek. Majoriti penduduk di Kampung Pangkal Lerek adalah Melayu seramai 11,763 orang. Tumbuhan semula jadi di Kampung Pangkal Lerek meningkat dari semasa ke semasa. Majoriti etnik yang menetap di Pangkal Lerek adalah Melayu dengan jumlah 10,409 orang. Pakcik Jami merupakan seorang pemungut kelapa sawit. Beliau telah terlibat dalam pekerjaan ini selama 20 tahun. Anggaran pendapatan beliau adalah antara 2,000 hingga 3,000 sebulan. Buah yang siap dikumpul akan dimasukkan ke dalam lori untuk dihantarkan ke kilang. Beliau dibantu oleh 3 orang pekerja. Penanaman kelapa sawit merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk Pangkal Lerek. Selain itu, kegiatan penanaman padi menjadi sumber pendapatan utama penduduk di Kampung Pangkal Lerek. Penduduk Pangkal Lerek juga terlibat dengan penanaman pokok getah yang dilakukan secara berskala kecil. Cik Yang merupakan seorang peternak biri-biri yang diusahakan bersama-sama suaminya. Cik Yang menjadikan peternakan sebagai pendapatan sampingan kerana beliau adalah suri rumah sepenuh masa. Peta ini menunjukkan taburan pertanian di Kampung Pangkal Lerek. Data yang diperolehi dari Majlis Daerah Macang menunjukkan jenis-jenis ternakan mengikut mukim. Haiwan ternakan yang paling banyak adalah lembu daging. Peta ini menunjukkan taburan aktiviti peternakan akuakultur di Pangkal Lerek. Saya juga melihat kegiatan ekonomi seperti kedai makan dibuka bertujuan untuk dijadikan sebagai tempat makan dan minum pagi sebelum memulakan pekerjaan. Di Pangkal Lerek juga terdapat individu yang mengusahakan industri asas tani. Pada pandangan saya, kegiatan ekonomi penduduk di Kampung Pangkal Lerek semakin bertambah. Ekoran lebih banyak pembinaan premis-premis jualan seperti kedai makan, kedai runcit, barangan basah dan buah-buahan. Pembinaan premis jualan ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Sememangnya, ciri fizikal dan latar belakang sosial penduduk mempengaruhi antara satu sama lain. In the hollow ground, nothing can stop me wanting you somehow.